you. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, 5+1 persediaan wajib untuk pelabur baru. Plus 1 tu bonus. Mungkin ada yang dah tahu tapi tak apalah, jadikan sebagai ulangan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebelum saya terlupa, jemput follow channel kami. Boleh screenshot awal-awal kalau tak dapat nak, mungkin anda tengok juga melalui gadget anda. Jadi anda screenshot dulu, ataupun sekarang ni pun dua handset bukan benda yang asing lagi, betul tak? Jadi ambil handset kedua, scan QR code kita, jemput follow channel Smart Saham rasmi kita. Nampak ni? Kita follow, kita kongsi banyak tips-tips dan berita yang mungkin menjadikan anda mempunyai pendapatan tambahan. Okay? Seronok sangat tengok channel-channel kita memberi informasi yang jitu dan terkini. Okay, semua dah follow. Siapa yang dah follow, cakap done. Dan follow, dan scan. Dan scan. Okay, dah tengok dah Dah follow dah. Okay, next. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak kongsikan kepada anda perkara pertama yang anda perlu bersedia dan faham adalah basic understanding of price movement. Saya nak tanya dekat anda dekat sini. Siapa yang betul-betul secara jujur, yang tak pernah berdagang lagi lah khususnya, tak faham kenapa harga tu bergerak, kenapa harga tu naik, kenapa harga tu turun? Boleh komen sikit tak? Kalau dah tahu pun cakap je, tak tahulah, minta ajar. Barulah saya ada semangat untuk belajar. Dah follow lama, thank you Tuan Cik Anika, thank you very much. Ada 44 orang view, thank you very much, keep sharing. Okay, basic understanding of price movements di dalam saham ni, konsep dia adalah auction ataupun lelong. Okay, auction mode, bid and ask. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, dulu saya honestly saya tak faham kenapa harga tu berubah, kenapa harga tu naik, kenapa harga tu turun. Jadi bila anda faham yang sebenarnya, sebab tu kalau kita tengok dekat market depth tu, dia ada tulis best sell dengan juga best buy. Okay, jadi best sell ataupun best buy ni lah yang menunjukkan konsep auction tu sendiri ataupun lelong. Cuma apa yang berlaku, sebab tu kalau dulu sebelum wujudnya era internet ni kan, era teknologi, kita tengok video-video movie-movie zaman 80-an, 90-an mungkin, diorang jenis macam tu lah, macam gambar pakcik tua tu kan, orang duk tak ada konsep queue langsung. Okay, so atas siapa dari mana dah, yang belakang-belakang awet-awet, yang belakang yang cantik dia bagi dulu kan. Jadi Alhamdulillah dengan teknologi terkini, the auction mode become more efficient and more orang kata apa, telus lah kan, telus, no hanky-panky, dan tetapi it happen in a very fast and efficient way. Okay, saya bila diterangkan berkenaan ni, barulah saya faham kenapa lah harga tu bergerak. Jadi bila anda faham yang sebenarnya harga tu dia dalam keadaan garis yang panjang, okey, garisan yang panjang. Dan contoh kat sini, anda nampak tak apa yang saya tunjuk kat sini ni? Boleh zoom Macam nak zoom Right click. Oh, tu dia. Pang. Okey. Anda nampak? Ini contoh counter AirAsia. Ini yang terkini yang terkini. Jadi harga dia macam ni harga dia. Anda bayangkan ada satu tukang bida yang pegang macam tongkat hakim tu. Okey. Kemudian dia itulah bursa. Okey, itulah bursa dia yang tolong ni kan. Jadi ini adalah harga market sekarang. Harga market yang warna hijau ni RM1.05. Okey, kalau tak percaya boleh tengok M+ sekarang. Harga AirAsia ditutup dengan RM1.05. Jadi dia akan bergerak sama ada ke atas ataupun sama ke bawah. Okey, dia bergerak, dia asalnya harga dia macam ni. Dia akan bergerak setiap 1 sen untuk harga RM1 ke atas. RM1.2, RM1.3, RM1.4, RM1.5, RM1.6, RM1.7, RM1.8, dan the best dan dia akan berada di dalam equilibrium, okey, antara RM1.5 dengan RM1.6 ataupun RM1.5 ke RM1.4. Dia akan bergerak equilibrium macam ni. Okey. Jadi kita kena tengok RM1.5 ni berada di dalam belah best sell ataupun belah best buy. Okey. Jadi sebagai contoh, kalaulah harga RM1.05 ni berada di dalam best Q. So sekarang ni dekat best Q lah. Nampak ni best Q. BQ ni sell Q. Dia berada di dalam best buy. Di dalam best buy. Jadi bila anda
nak mengharapkan harga naik RM1.06, anda kena market kena pastikan volume RM1.05 ni, orang yang beratur yang nak jual harga dengan RM1.05 ni yang berjumlah 12,067 unit lot. Okay, 12,067 lot, yang mana order dia sebanyak 300. Ni transaction. Mana baik dia punya best, dia punya order. Oh, saya screenshot jap. Saya cuba zoom up. Oh, tak nampak, sorry. Dia akan tunjuk order sekali. Okay, berapa orang yang order dekat volume ni. Habis supply ni, maknanya demand banyak kan. Banyak best buy dekat RM1.05, baru dia akan bergerak ke RM1.06. Okay. Jadi kalau kata best buy kita RM1.06 sekarang, tiba-tiba dia akan jadi best sell RM1.05. Jadi tiba-tiba ada orang yang pegang share AirAsia ni, dia kalau dia nak jual dekat RM1.06, dia kena beratur. Ya, kalau dia katakan dia masuk 100 lot, dia akan jadi kat sini 30,843 lot kat sini. Okay. Jadi katakanlah saya tak nak tunggu queue, saya tak nak queue. Malah lah. Jadi saya terus letak dekat best buy dekat RM1.05. Saya letak one bit lower. Jadi terus match. So sesiapa yang beratur dekat best buy ni, dia akan dapat siapa yang beratur pertama sekali. So dekat 12,067 ni dia akan jadi kurang 100 apabila saya jual 100 lot saya. Faham tak? Lah macam tu rupanya kan Faiz Amirul kan. Kan saya tahu. Ini adalah persoalan pertama saya sebagai pedagang dulu. Okey, macam inilah dia bergerak. Jadi contoh macam mana dia bergerak cepat kan. Contoh saya bagi tahu macam mana dia bergerak daripada RM1.05 ke RM1.23. Tiba-tiba ada abang long ni, dia beli semua RM1.06 ni sebanyak 30,000. Tuan-tuan dan puan-puan darab lah. RM1.06 darab 30,000 berapa? Ni mau sejuta. Cuba darab je. Saya darab je mana kalkulator kita? Alamak. Kenapa? Okey, cuba kita darab RM1.06 darab 30,743 kali 100. 3 juta. Okey, katakanlah tiba-tiba ada satu abang long ni yang ada 3 juta ni. Terus dia makan Q tu, kemudian naiklah harga jadi RM1.07. Lepas tu dia makan lagi 15,000, dia jadi RM1.08. Dia makan lagi dia belilah, orang cakap makan kan. Dia beli lagi kat RM1.09 ni. Dia tak kisah harga apa. Ataupun lagi senang, dia letak terus RM1.11 tapi volume dia letak semua ni 38 tambah 19 tambah 19 tambah 15 tambah 30. Lebih kurang 90 lebih Dia beli terus 90,000 lot dekat RM1.11. Berang semua dia makan. Itu menandakan bila ada orang yang willing to buy with a higher volume, itu yang panggilnya high demand tu. Permintaan tinggi. Saya tak kisah harga apa. Jadi, naiklah harga tu. Kan kalau anda berada di dalam keadaan lelong, the best bidder will win. Betul tak? Jadi kalau saya nak jual mikrofon ni, betul? Jadi saya kata RM1.04. Tiba-tiba ada datang Tuan Hawari. RM1.10. Terus saya jual kat dia. Contoh macam tu. Okay? Tapi dalam konsep bursa ni, ada banyak lah mikrofon itu. Okay? Load dia ada banyak. Okay? Jadi tiba-tiba dekat RM1.09 ada orang pula beratur dekat RM1.03. Lepas tu orang yang pegang mikrofon ni kata, malas lah tunggu dekat RM1.06 ni, dia terus nak jual. Siapa nak RM1.03 tadi yang kurang tadi? Terus match. Ni dekat sini kat best buy, kat sini kat best sell. Best sell ni adalah orang yang own the share. Best buy ni orang yang interested untuk beli. Match tak match lain cerita. Okay, adakah anda faham the basic understanding of price movement in the market? Jadi dia bergerak macam ni, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Macam itulah kehidupan dia. Dan disebabkan this auction, sebab itulah dia panggil bid and ask. Okay kan? Best sell atau best buy tu juga dikenali sebagai bid and ask. Okay, jadi I asked to buy this microphone for RM1.05. Okay, tu best buy. Kalau bid, mana saya bid buy ke sell lah? Bid bidder. Bid bidder belilah kan? Sorry, dia beli. I bid. Saya nak beli property kan. I bid RM5. Lepas tu ada orang, boleh tak? Dia ask kan, dia nego. Boleh tak RM5.06?
Ha, gitu. Faham tak? Tolonglah cakap faham. Saya tak tahulah lagi nak cakap bahasa apa lagi nak bagi faham. Ada cakap faham kan? Thank you very much, Cik Anika. Okay. So, settle. The first basic persediaan yang anda kena faham. So seronok bila kita faham ni. Okay. Kedua, rules in bursa for price limit. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, lagi-lagi rakan-rakan kita yang masih baru dalam bursa, anda kena tahu ada limit syarat yang ditetapkan oleh bursa. Saya rasa bursa ke Security Commission lah. Security Commission lah kan. Yang diimplement oleh bursa, yang mana satu-satu kaunter di dalam pasaran tidak boleh naik kalau harga tu RM1 dan ke atas. Sebagai contoh, saya tunjuk KPS ni, kumpulan apa, penggerang, kumpulan perangsang Selangor ni. Okay, kumpulan perangsang Selangor yang mana hari ni dia limit up saja. Saya nak bagi contoh. Ni hari ni 10 hari bulan 3 ni, dia previous close dia semalam, okay, 9 hari bulan 3, dia tutup pada 93 sen. Okay, kat sini nampak tak? 93 sen. Dan kenaikan maksimum untuk satu-satu saham yang atas RM1 adalah 30% untuk satu hari. Untuk satu hari. Untuk satu hari. Tapi pernah dengar tak? Aku untung 100% sehari. Dia tipu ke apa? Nanti saya bagi tahu sebab apa. Memang wujud. Jadi, anda kira lah 30% daripada 93 sen, dia akan jadi RM1.23. Okay? Saya congak je sebab apa? Sebab dekat sini dah tulis lah. Okay? Jadi kalau anda guna M+ khususnya, anda letak upper limit KPS, anda buka dekat bahagian quote, dia akan tulis kat sini. KPS ni upper limit dia RM1.23. Jadi kalau anda optimistik kan, anda nak hari tu anda nak jual RM1.25, tiba-tiba tak boleh. Asal tak boleh. Anda tengok balik sama ada volume tak cukup, ataupun anda tak sempat beli lagi, ataupun harga yang anda letak tu kena order esok barulah dia eligible. Okay, sebab harga maksimum boleh jual hari ini adalah RM1.23. Okay, dan apa yang anda akan nampak dekat bahagian best buy dengan best sell bila sesuatu counter tu berada di dalam keadaan limit up ataupun upper limit, dia nampak macam ni. Ni rare lah berlaku. Bukan rare lah, banyak je, setiap hari tu ada je at least satu. Tapi selalu anda nampak banyak kan kat sini. Inilah berlaku apabila over demand. Bila over demand upper limit ataupun limit up. Jadi kat sini the best buy, the best sell yang ditetapkan oleh bursa untuk KPS untuk hari ini adalah RM1.23. Jadi anda tengok dekat sini, dekat RM1.24, RM1.25, RM1.26, RM1.27 dah tak ada dah. Dia kena sambung esok. Dan orang beratur dekat sini untuk beli RM1.23 ni. Orang beratur ni banyak volume. Jadi ni tips lah sikit. Esok boleh tengok lah KPS. Selalunya kalau ada limit up tu, esok tu ada momentum sikit. Bukan buy call, tengok saja. Saya tak bagi buy call, saya suruh tengok saja. Okay. Mungkin ada news apa-apa lah ni, nak keluar QR ke apa. Semua saya nak bagi tahu, this is what happen when limit up happen in a particular stock. Okay, sama juga dengan limit down. Dia ada limit untuk satu-satu counter tu turun, sama juga 30%. Nampak dekat sini, lower limit. Jadi kalau teruk sangat prestasi syarikat tu pada satu hari tiba-tiba keluar berita syarikat ni hilang kapal ke, tak tahu lah, kerugian apa-apa, orang cuak, orang takut, orang panik. Jadi dia jual sampai dah limit down 63 sen. Saya tak pernah tengok lagi limit down macam mana, tapi dia akan jadi kat sini lah, best buy best sell berlambak, best buy kosong. Tak ada siapa pun teringin nak beli. Okay, jadi kenapa ada yang more than 100%? Bawah RM1 dia boleh kenaikan maksimum 30 sen. Jadi kalau counter tu lagi-lagi counter penny, contoh hari ni counter Saudi 20 sen tak salah saja. Kalau Warren ni lagi lah naik 300%, okay? Sebab maksimum dia 30 sen. Jadi sebab itulah ada je satu-satu counter tu yang boleh meningkat sebanyak 100%. Lagi-lagi counter yang bawah RM1 ke bawah. Itulah jawapan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan
bersertakan juga dengan limit up ni, anda kena tahu, khususnya pedagang-pedagang baru, bursa selain daripada melimitkan kenaikan satu-satu hari itu, satu-satu kaunter tu sebanyak 30 sen ataupun 30%, 30%, dia juga menetapkan syarat yang mana satu-satu syarikat itu tidak boleh limit up sebanyak 3 kali berturut-turut. Ataupun no 3 days consecutively limit up. Jadi ini contoh yang saya tunjuk. Ni ada news apa-apa tak tahulah. So the limit up daripada berapa ni? RM1.2 ke RM1.5, lebih kurang 30%. Nampak ni kenaikan dia 29%. Kemudian esok tu open gap up, naik lagi limit up. Nampak hari ketiga dia tak boleh naik dah. Nampak tak? Dia stay sama juga dengan previous close dia. Ini yang saya nak tunjuk tu. Jadi kalau anda datang hari ketiga, kalau anda tengok counter ni, counter hari ketiga, anda janganlah question juga, kenapa tak boleh jual ni? Okay, kenapa tak boleh jual? Sebab apa? Sebab saya pernah berada di situasi tu. Jadi janganlah terlanggar dinding yang sama. Kenapa tak boleh jual lah? Kena pula anda terbeli dekat harga RM2.5 ni kan. Tapi tak apalah, sebab bila hari ketiga dia dah freeze, hari keempat kalau masih ada lagi momentum pun dia naik. Nak jadikan cerita, hari keempat pun dia limit up, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Hari pertama, kedua, ketiga. So kalau anda kira ni nak dekat 100% lah ni confirm ni. Daripada 8, even 300% kat sini. Tetapi lagi cepat dia naik, lagi cepat jugalah dia turun. Ni pun saya rasa limit down apa ni. Okay. Jadi inilah kemuncak dia. Siapa yang beli kat sini, salam takziah lah. Okay. Kat sini, bang, orang pun start nak taking profit. Jatuh dan jatuh. Rebound pun boleh tahan. Ni pun limit up. Jatuh. Okay. Awal dia jatuh. Jadi counter apa ni? Siapa tahu? Siapa tahu counter ni apa? Siapa tahu saya bagi hadiah? Ini adalah counter glove. Counter glove yang dinamakan sebagai, bukan glove lah, dia buat PPE. Dia under Industrial Product and Services. Nama counter ni adalah HLT. Okay, siapa yang baru first time tahu? Rupa-rupanya 3 hari berturut-turut tidak boleh. Tidak boleh naik 80. Saya dah bagi tahu lah. Dia pending sikit Saya tengok kat komen tak ada siapa jawab. So saya jawab. Welcome Tuan Faiz Amirul. Welcome. Salah Zubir. Zubir salah. Hamsan salah. Okay, thank you for watching. Keep sharing tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jadi, let us go next to the next session, which is sebagai persediaan untuk pedagang-pedagang baru. Tips yang ketiga, simbol dan warna dalam M+. Berwarna-warni kita punya trading platform. Ini khususnya dekat M+ lah ataupun dia menggunakan EFOS dia pakai kan? Nasib. EFOS kan end-to-end? EFOS kan? Excel Force. Dia pakai EFOS. Jadi selalunya platform dia akan bentuk macam ni. Jadi kuning ada, putih ada, hijau ada, merah ada. Mai rapat-rapat bang adik-adik, yang jauh mai dekat, yang dekat mai rapat. Macam-macam warna kita ada. Jom kita tengok apakah simbol dan warna, apakah maksud dia. Jadi kita go through first symbol, first thing first. Kalau anda pergi dekat M+ anda tu, dekat bahagian dashboard anda, dia akan nampak asterisk kat sini Jadi asterisk ni bermaksud dia ada announcement ataupun berita apa-apa. Jadi anda boleh right click, anda boleh tekan dekat news ataupun announcement. Kemudian selalunya dia akan last long about 3 to 4 days lah Dia akan bagi tahu kalau katakanlah berita tu baru keluar hari ni, kemudian 3-4 hari kemudian tu dia masih ada asterisk tu. Tinggal beberapa hari barulah. Kemudian ada lambang bulat. Bulat of course sebagai muslim dan muslimat, ia adalah counter yang wajib anda beli. Dan kalau tak ada lambang bulat ni haram untuk dibeli. Dan jangan risau kalau anda menggunakan M+ Islami, anda buka Islami, anda tidak boleh beli counter yang tak patuh syariah. Alhamdulillah. Saya pernah dulu excited tengok fundamental power. Okay, technical analysis pun memang cantik ni, boleh naik ni. Kemudian saya beli.
Saya tak boleh ni, saya tak boleh ni. Fail. Tanya Remizer, kenapa ni? Tak boleh beli, apa hal ni? Jam lah sistem. Kemudian dia kata, bro, ini kaunter tak patut syariah lah. Excited masa tu. Astaghfirullahaladzim. Semua Alhamdulillah. Kerana saya menggunakan akaun Islamik, saya terselamat daripada membeli kaunter tak patut syariah. Jadi kalau saya terbeli tu, macam mana nak buat? Macam mana nak cuci balik? Ada dalam kelas Smart Saham Asas Rising Star kita ada ajar. Tuan Fahir Wahab ada ajar. Jadi, Alhamdulillah lah. Bagus. Jadi anda kena buka kaunter yang CDS yang akaun Islamik sama juga macam kad kredit. Kalau anda guna kad kredit Islamik, anda tak boleh beli arak, anda tak boleh beli pub. Baguslah Islamik. Okey, kemudian kalau dekat sebelah kaunter tu dia ada tanda seru, ia memberi maksud kaunter ni ada masalah ataupun kaunter yang ada masalah ataupun mempunyai isu lah. Kalau kaunter tu dalam main market, dia namanya PN17, Practice Note 17. Kalau counter tu di dalam Ace Market, dia akan bagi GN3 nama dia. Okay. So saya tak kata tak boleh trade. Dan kadang-kadang ada je lambang tanda seru ni, tapi naik je juga. Cuma kalau ada tanda seru ni, anda kena berhati-hati lah. Selalunya yang saya mengikut pengalaman saya, yang ada PN17 ni selalunya dia macam kena bagi surat tunjuk sebab atas mungkin isu compliancy. Kebanyakannya isu compliancy. Mungkin ada tiba-tiba revenue yang tak diaudit ke, tak sure lah. Dulu saya pernah tengok counter apa, saya baca saja je nak baca. Sebab apa, selalunya sebab syarikat tu loss. Jadi maknanya dia terlalu loss banyak sangat. Sebab counter, kalau satu syarikat di dalam bursa ni kalau loss terlalu banyak kali, dia boleh delisted ataupun dia boleh dinyah senaraikan. Jadi dia kena bagi tunjuk sebab lah. Kenapa you asyik fail je ni? Kena bagi tunjuk sebab dekat cikgu. Sebab saya marketing saya lemah, produk saya tak power. Kena bagi tunjuk sebab. Kalau syarikat tu tak bagi tunjuk sebab yang valid, mungkinlah dia akan delisted. Jadi kalau anda beli, kena berhati-hati. Dan seperti saya cakap tadi, kebanyakannya adalah sebab compliancy lah. Sebab dalam financial industry ni, compliancy is very very high. Kemudian dekat lepas PN17 dia ada C. C ni maknanya come entitlement for the company ataupun corporate exercise. Okay. Jadi corporate exercise ada banyak. Kita ada terangkan banyak di dalam Smart Saham Rising Star. Ada bonus issue, right issue, split, warrant, dan juga of course the dividend lah, the most famous one. Jadi kalau ada berita keluar, contohnya keluar 25 Februari, SolarVest nak bagi bonus, ex-date dia 10 Mac contoh. Jadi after keluar news tu, SolarVest akan tunjuk gambar C. Sebelah dia ada lambang C, corporate exercise. Jadi selalunya kalau anda beli counter yang ada lambang C ni, saya tak kata naik, tapi ada booster nak naik lah maknanya. Itu je nak cakap. Kemudian X. Pernah nampak kan ada counter X dekat sebelah dia. Jadi X tu bermaksud right after C. Jadi C tu adalah corporate exercise. X tu pula adalah maknanya X. Dia dah lepas daripada X date dia. Contoh, X date dia 25 Februari. Hari ni 25 Februari dia akan tukar C tu kepada X. Dia nak bagi tahu syarikat ni dah baru sahaja terlepas corporate exercise ataupun baru je execute dia punya whatever corporate exercise yang dia nak execute. Kemudian kalau ada lambang F, maknanya dia frozen. Frozen ni dia boleh could be years, could be months. Adalah sebab dia. Dia boleh suspend, dia boleh dinyah senaraikan pun boleh. Kalau tengok GFM dulu dia pernah frozen sekejap kan? Tak tahu, kena baca balik. Kemudian ada IR. Okay, ataupun dia nak diprivatiskan balik kan. Dulu KFC diprivatiskan. Okay, contoh IR pula adalah investor relation. IR ni kalau anda pergi tengok dekat M Plus ni, dia very tricky sikit sebab dia nampak bentuk R terus. Saya pun tak tahu kenapa dia rapat-rapatkan sangat. Jadi IR ni maksudnya investor relation. Dia just nak bagi tahu kalau anda right click dekat syarikat counter tersebut, dia akan pergi ke website dia. Itu je. Saya pun tak tahu kenapa. Dia memang macam tu. Jadi kalau tak ada counter yang ada IR, dia tak ada website yang link. Anda kena cari sendiri. Kemudian kita akan pergi ke seterusnya S. S adalah suspended. It could be many reasons. For example, kalau ada apa-apa MOU. Dulu macam MyEasy ada buat memorandum of understanding berkenaan vaksin ke apa tak. Jadi dia suspended sekejap. It could be days, it could be weeks, it could be hours.
Okay, the suspended maknanya jadi jangan gelabah, jangan takut. Anda nampak lambang S, anda pula berada di dalam counter tu, anda ada hold that counter, anda pun takut kenapa tak dia jual. Tapi jangan risau. Tengok balik news dia kenapa di suspended. Kemudian color in M+. Okay, saya go through cepat. Kalau dekat syarikat tu dia tulis warna nama counter tu ada warna biru, dia daripada main market ataupun orang kata apa, pasaran utama. Kalau purple ataupun pink, dia ace market, dia nombor 2 level dia. Yang paling tinggi nombor 1, nombor 2 ace market, nombor 3 yellow, lead market. Lead market ni kita tak boleh beli selalunya. Bukan selalunya, memang kita tak boleh beli. Dia hanya the sophisticated investor saja beli. TSI saja yang boleh beli. Bukan TSI ni. Bukan TSI kami. TSI ni adalah orang yang ada net worth 3 juta dan income annual 300,000. Kemudian warna hijau adalah kalau dekat price tu dia ada warna hijau, maknanya harga sekarang dia, harga pasaran dia sekarang adalah lebih tinggi daripada previous close dia. Okay, bukan open hari ni, the previous close malam. Sebab kalau dia gap up, lepas tu dia jatuh daripada open price, still hijau lagi. Contoh hari ni RM1, contoh semalam dia tutup 90 sen, tiba-tiba hari ini dia gap up ke 95 sen. Kemudian dah gap up, dia jatuh, dia nak tunggu lower gap. Dia nak tutup gap kan, sampailah 92 sen, dia masih hijau lagi dekat counter tu. Kemudian warna merah, lower than previous close of course. Kalau warna putih, same with previous close ataupun unchanged. Dan kalau anda tengok dekat trading platform, bila ada tambah, ada klip-klip tu, maknanya berlaku transaction kat situ, ada transaction yang berlaku. Dan kalau dekat trade monitor ni, kalau ada highlight hijau tu, makna kata volume dia banyak. 1000 lot, 5000 lot. Anda boleh set sendiri dekat setting anda. Saya letak 5000 lot. Okay, anda faham tak? Belajar sesuatu ke daripada simbol dan color-color ni? Komen sikit. Siapa nak dengar tips yang seterusnya? Say I. Baiklah. Ui, Sofina Saharudin cepat je komen sebab dia dengar live. Dia bukan dengar daripada Facebook. Yeah, thank you. Thank you Tuan Faik. Belajar sesuatu Siapa lagi? Siapa lagi nak tahu? Next sesi. Thank you Cik Anika. Buat batuk. Alright, terima kasih kepada semua penonton. Kita tengok tips yang seterusnya. Ini sekadar refresh je lah mungkin ada ramai Wyckoff alumni saya nampak. Jadi mungkin anda pun dah banyak belajar. Just saya nak reiterate balik lah. Okay. Dulu saya tak tahu benda ni dan sangat confusing. Jadi saya terpanggil untuk berkongsi sebab kita punya topik kan untuk pelabur baru. Jadi XDAT for corporate exercise. Okay, dulu saya tak faham benda tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi sesiapa yang ingin berlabur, terutamanya yang ingin melabur dalam tempoh jangka masa yang panjang terutamanya, of course antara ni tips dia, antara features yang anda boleh cari lah, counter-counter yang, dan saya rasa no brainer lah, confirm anda kena cari. Janganlah tolonglah jangan cari counter yang tak ada benda ni untuk long term untuk long term. Kalau nak bertahun-tahun, tolong cari counter yang ada dividen. Okay, yang ada dividen. Anda boleh tengok je dekat history dia. Selalunya yang ada dividen ni adalah counter-counter dekat blue chip, counter-counter yang atas RM1. Jarang counter yang bawah RM1 ada dividen. Bukan tak ada, jarang. Jadi kalau anda nak long term, anda nak simpan untuk hari tua, ambillah yang ada dividen. Tolonglah ambil yang ada dividen. Okay. Dan kalau anda nak short term pun, in fact, macam mana nak melayakkan anda untuk mendapat dividen adalah anda kena beli, the beauty of the investing world ataupun this bursa world is, kalau macam anda masuk ASB atau tabung haji, anda kena tunggu setahun kan. Lepas tu dia akan kira prorate bila tarikh anda masuk. Contoh anda masuk bulan 6, jadi 6 bahagi 12. Anda dapat separuh je daripada of that total percentage. Sebab prorate lah, mana kalau anda masuk bulan katalah esok nak tutup year date kan, anda masuk 28 Disember. Lepas tu 1 Januari dah dapat dividen. Mana? Kalau macam tu semua orang buat macam tu. Jadi
Dalam bursa ni dia boleh. Kalau esok dia nak bagi dividen, anda beli hari ini, anda dapat dividen. Best kan? Saya buat banyak kali. Okay, tapi ada kelemahan dia. Jadi kalau anda tengok dekat news tu, ataupun dekat Malaysia Stockbase, in fact, counter tu punya X-date. Ingat X-date. X-date ni saya sampai sekarang tak sure apa maksud dia yang sebenar. Cuma mengikut legenda dan sifu-sifu, X-date ni boleh jadi 3 lah. Exercise date, expiry date ataupun execution date. Yang penting X lah. Jadi exercise date ataupun expiry date, kalau dia bagi tahu 5 Mac, ingat anda takkan dapat dividen tu, ataupun anda tidak entitled untuk dapat dividen ataupun whatever corporate exercise tersebut pada tarikh X date tu kalau anda beli. Kalau contohnya counter Bank Islam Malaysia Berhad, X date dia 5 Disember, anda beli 5 Disember, anda tak dapat, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun anda cut queue pukul 8.30 tu. Walaupun anda beli pukul 9, anda tak dapat. Akan tetapi, tadi 5 Disember yang saya cakap, 5 Disember. Jadi akan tetapi jika anda beli 4 Disember ataupun whatever amount ataupun tarikh yang anda beli before 5 Disember, okay, which is 4 Disember. Dan yang paling penting sekali, ada satu alumni ada satu alumni dia beli 4 Disember contohlah kan. Lepas tu dia jual 4 Disember juga. Okay, saya terlupa nak bagi tahu. Saya ingat dah faham dah. Beli 4 Disember, hold sampai 5 Disember. So the keyword is you need to hold ataupun own that counter ataupun that share until X date. Anda beli 4 Disember, jangan jual lagi hari tu. Okay? Simpan sampai pukul 8 pagi esok. Okay? Sampai X date tu. Itu cerita dia. Dan untuk pengetahuan anda, of course, bila anda dah sampai ke exercise date tu, dia akan adjusted. Jadi kalau dividend yield dia adalah 5% sebagai contoh, jadi harga market dia juga akan adjusted 5% lower. Okay, jadi sebenarnya anda break even je lah kan. Tapi kalau ada demand, ada orang willing to buy higher price, jadi harga pun akan naik. Anda dapat dua. Anda dapat dividen dan anda dapat capital gain. Best ke tak best? Dan selalunya lah, secara umumnya mengikut pengalaman saya, kalau esok X date, dia akan macam naik sikit. Selalunya lah, dia akan naik sikit sebab dia nak bagi dividen tu rendah sikit. Interest rate dia tu, dividen yield tu. Kalau masa news tu dia naik, dia boleh jadi turun juga. Dia senang cerita, dia boleh jadi naik dan turun lah. Yang confirm waktu X date tu dia akan turun, dia akan adjusted. Dan yang keduanya, saya nak anda faham yang mana anda macam mana nak pengiraan dia. Bagaimana pengiraan dia. Okay, yang ni description dia je lah. Declaration date, ex dividend date, record date. Anda kena ingat expiry date saja. Dan dia akan masuk ke dalam account bank anda yang anda daftarkan. Okay. Macam mana pengiraan dia? Boleh conteng ke? Ke macam mana? Ke tak boleh? Tak boleh Ke nak buka calculator? Apa dia? Nak tunjuk dekat penonton-penonton kita yang awesome sekalian. Macam siapa yang tak tahu pengiraan berapa yang anda dapat? Siapa nak saya tunjukkan kiraan dia? Siapa yang tak tahu kalau anda beli 50,000 lot, anda dapat berapa ringgit? Macam mana nak tahu? Siapa nak tahu? Kalau macam tu, saya cakap je lah sorry, saya baru terfikir nak tunjuk kepada anda. Okay, sebagai contoh, okay, anda diberitahu yang mana dividen untuk Bank Islam, contohnya untuk Bank Islam diumumkan sebanyak 30 sen.
Okay, 30 sen 30 sen. Jadi anda memegang kaunter Bank Islam ni sebanyak 10,000 unit. Okay, 10,000 unit bersamaan 10 lot. Betul kan? 10,000, sorry, 100 lot. Okay, sebab satu lot bersamaan 100 unit. Jadi anda darab je unit kira unit. Jadi anda pegang 100 lot, anda letak 100 kali 100 sama dengan 10,000. Okey, 100 kali 100 sama dengan 10,000 unit. Anda kalikan dengan 0.3. Ni sebab 30 sen kan? 0.3 lepas tu anda kena bagi 100. Anda akan dapat RM30. Jadi tak banyak lah pun sebenarnya. Anda akan dapat RM30. Okay. Sebab saya kira macam ni. 30 sen. Contoh declare dia 30 sen lah. Anda pegang 100 lot, anda dapat RM30. Betul? RM30 anda akan dapat. Sebab apa? Dia kira kenapa bagi 100? Sebab 30 sen tu dia sen tau, sen. So dia kata dia umum 30 sen kan. Jadi 30 bagi 100 dia kena 0.03 tu. Dia 30 sen. Jadi anda invest anda ada 100,000 lot, anda ada 100,000 lot, betul lah, 100 kali 100, anda ada 100,000 lot, anda dapat dividen RM30. Okey tu banyak tu. Siapa nak bagi RM30 duit minyak? Okey. Tapi selalunya kalau anda, jadi dividen ni lebih ranum kalau anda pegang lagi banyak share lah. Lagi banyak share anda pegang, lagi tinggi anda dapat. Okey. Tapi selalunya tak macam ni lah, bukan RM30 lah. Selalunya kalau saya pegang hari tu Westport kan, saya pegang Westport berapa ribu unit lepas tu dia declare dividen dia berapa 1 sen ke apa. Dan anda dapat saya dapat RM400. Macam tu RM400. Kalau 0.0 tu bukan 3 sen ke? 30 sen 0.03. Betul. Itulah susah tak tunjuk slide. Betul Tuan Izzuan Abdul Rashid. 0.03. Itu 3 sen. Kalau dividen yang di-declare itu 3 sen. Okay, thank you very much. Ya, anda menegur saya, kita make two ways learning. Okay, sebab tak tulis ni dia jadi confused sikit. Kalau declare 30 sen tadi, kira tinggi lah untuk satu-satu counter tu declare 30 sen tu tinggi sebenarnya. Jadi kalau dia declare dividen dia 3 sen, 0.03, yes. Okay. Jadi kalau harga yang dividen yang diumumkan 30 sen, anda tak perlu bahagi 100. Thank you very much. Kalau anda nak kira dividen yield, jadi anda tengok last done price dia tu. Anda tengok market berapa modal yang anda pegang. Kemudian anda bahagikan dengan amount yang dividen yang dia dapat tu, anda bahagikan. So anda akan dapat dividen yield tu. Okay? Berapa persen? Sebab selalu orang akan kira apple to apple kan. ASB 6%, tabung haji 5%. Jadi anda bahagikan berapa dividen yang anda dapat tu dengan amount modal yang anda beli. Okay? Contoh anda beli RM4, 10 lot. So maknanya 4,000. So anda dapat 400. Jadi dia equal to 10% sebagai contoh. Thank you Tuan Izzuan. Thank you very much. Okay, next. Okay, tips yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan. Kehebatan stop limit dalam M+. Siapa dekat sini yang secara peribadi tak tahu macam mana ataupun tidak pernah menggunakan stop limit dalam M+. Siapa yang tak pernah guna? Say I. Ni dia ada tunjuk kat sini. Pup. Tu dia stop limit. Stop limit. Saya boleh lagi. Tak pernah lagi Afiq tak pernah lagi. Okay. Faik pun tak pernah lagi. Siapa yang tak pernah guna lagi? Oh, sebab pakai Rakuten. Betul, Rakuten tak ada benda ni.
Okay. What is stop limit? Stop limit adalah di mana sebagai contoh. Okay. Ni saya tunjuk. Ni counter apa guys? Ini counter DNEX. Hari ni naik kan. Okay. Ini tarikh hari ni 9 Mac. Dia buka hari ni dia gap up. Okay, dia gap up. Nampak dia close berapa ringgit ni. Dia close malam lebih kurang 70 something. Kemudian tiba-tiba dia gap up hari ni. Anda pun beli. Gap up lah hari ni, anda pun terus beli. Anda beli dekat harga, katalah kat sini harga RM1. Kemudian dia naik. Dia naik sampailah RM2 kat sini. Saya contoh je lah. Saya bagi contoh je. Ni RM1, ni RM2. Contoh. RM1, RM2. Lepas tu, mengikut kajian, analisa dan insting anda. Itu yang paling utama sekali. Insting anda. Dan juga sifat tamak anda. Anda rasa dia boleh naik ni. Anda rasa dia boleh naik. Jadi anda pun daripada tadi asal nak jual RM2, anda rasa nak tukar niat. Boleh lagi RM3. Pernah terjadi ke? Okay, pernah terjadi. Kalau pernah terjadi jangan risau. Anda tidak keseorangan. Okay, betul anda pun rasa. Saya dah tulis lah 90%. Contohlah kat sini 50%, yang ni 90%. Okay. Jadi, dia naik sampai 90%. Lepas tu anda rasa, boleh naik dah sampai RM2. Tapi anda tak tahu, betul tak? Katakanlah sekarang ni berlaku kat sini. Sekarang ni berlaku kat sini. Anda tak tahu apa yang berlaku, okay? Jadi anda dah beli kat sini. Lepas tu anda tengok dia consolidate kat sini. So, suggestion saya, lepas dia breakout kat sini. Okay, dia breakout kat sini. Kalau anda nak jual kat sini, ini yang terbaik lah. Okay, anda kata, Alhamdulillah, dah 2 kali breakout. I think okay lah kot. Kena dengan TP anda ke, kena dengan anda punya ROI, kena dengan anda punya selera masing-masing. Okay, anda dapat berapa persen? Banyak ni. Okay, kemudian tapi katakanlah anda rasa ada potensi news ni. Kalau news berita baik ni, kalau saya kira-kira tak cukup 90% ni. Jadi apa yang anda buat, anda set stop limit 90% dekat considerate ni. Saya suggestkan anda letak dekat support. Dekat bahagian support, previous support dia. Ni sekarang ni dah RBS ni, resistance become support. Ataupun anda letak gun. Nak tahu gun, kena datang Wyckoff lah. Jadi, anda letak kat 90% when price is at 95 cent. Jadi, apa yang stop limit ni buat, kalau dia dah naik 92 sen kan, 925 sen. Kalau dia jatuh ke 90 sen, tanpa anda letak order, dia akan auto queue kan sell anda ke 90 sen terus. Jadi, anda akan match lah kalau dia jatuh lagi teruk. Okay? Jadi, anda pun tengok, tunggu. Okay, dia consolidate, ada orang beli, ada orang beli, jual. Tiba-tiba datang volume ke the back je ni. Tak keluruh jantung kan. Ke the back, jatuh berpuluh-puluh bit. Jadi ke the back lagi berpuluh-puluh bit. Okay. Anda letak kat sini, sorry. Harga dah naik kat sini. Lepas tu anda letak stop limit anda kat sini. Saya letak kat sini, 95 sen. Kemudian masa harga jatuh tu, dia dah match dah. Jadi anda tak berada dalam kerugian. Faham ke ni? Faham Nasib? Faham kan? Saya dah explain secara mudah ni. Jadi waktu kat sini anda tak tahu pun dia akan jatuh, betul tak? Boleh naik. Tapi anda letak dah kat sini. Kod lah dia jatuh, dia terus sell. Kalau anda tak letak stop limit, apa yang akan jadi? Anda akan jual kat sini. Ataupun jual kat sini waktu dia close. Jadi tak optimum lah keuntungan anda. Kan? Jadi orang selalu tengok stop limit ni sebenarnya asal dia untuk cut loss. Okay. Contoh anda buy kat sini, anda terus letak stop limit. Selalunya kalau anda discipline trader, waktu anda beli tu terus anda letak stop limit. Mungkin 5-6 bit ke bawah lah. Okay. So bila dia jatuh, anda kena redha je lah. Mana kata anda dah cut loss. Kebanyakan cut loss saya, lepas saya dah hit, dia jatuh lagi. Alhamdulillah lah. Tak adalah perik sangat dia punya loss. Jadi bila anda dah letak stop limit, dia menyebabkan hati anda pun makin tenang. Emosi anda pun lebih stabil dan tidak terganggu. Betul tak? Kalau dia naik, anda tukar lagi stop limit anda, letak lagi 3 bit lower daripada harga market. Naik lagi anda letak kat sini pula stop limit. Naik kat sini lagi anda letak kat sini. Dia jatuh, Alhamdulillah. Termatch dekat harga yang optimum. Best stop limit ni. Siapa tak guna, kufu nikmat. Alright. Jadi, the usage of this
stock limit, minimize the loss and at the same time optimize the profit. Betul tak? Anda guna both way. Untuk cut loss juga dan juga untuk optimum the profit. Kalau lah saya letak stock limit dekat Chin Hin tu, kan dah untung berpuluh-puluh ribu dah. Okay, tapi tak apa. Jadi, that is the usage of the stock limit. Dan hopefully anda boleh guna benda ni untuk trading anda. Dan apa lagi nak cerita bye stock limit. Cuma kekurangan dia kalau lah sistem M+ ni boleh letak stop limit ni both way. Dekat buy dengan dekat stop, dekat cut loss dengan dekat buy, kan best. Sebab bila anda letak stop limit dekat bahagian bawah dia tu, anda dah tak boleh dah letak stop limit dekat bahagian atas tu. Okay, itu dia tuan-tuan dan puan-puan, 5 tips yang saya kongsikan kepada anda untuk pelabur-pelabur baru. Belajar sesuatu ke? Okay, saya ada bonus untuk anda. Siapa nak bonus? +1 tadi. Siapa nak bonus, say I. Terima kasih Tuan Afiq, baru tahu, terbaik. Ya, gunakan. Anda nak set stop limit tu, dia kena lower than the last done price. Dia kena lower daripada harga market. Contoh harga DNEX waktu tu 90 sen, anda kena letak stop limit anda 80 sen. Contohlah. Okay, siapa nak lagi bonus? Say yeah, Eliana Johari, Faik Nabil, Surfina Saharudin, Jario J, Raihan Jasmine. Thank you. Okay. Jadi, ini bonus yang simple je lah. But I just share sebab saya pun baru discover. Okay. Sebagai contoh, kalau kita tengok counter-counter yang lot dia agak rendah lah. Nampak ni, 1 order je, 2 order je. Tak meriah sangat lah dia punya volume. Selalunya volume berpuluh-puluh ribu. Sebagai contoh, anda nak beli lah. Ni kisah nak beli. Anda nak beli Chin Hin ni dengan harga, tak kisahlah harga apa pun tapi anda punya volume tu adalah 400 lot. Okay, contoh 400 lot. Tapi dekat bahagian best sell ni ada 180 sahaja supply yang ada. Itu pun 4 orang. Okay. Jadi, apa yang akan berlaku bila anda letak 400 lot, dia akan jadi partial match. Apa yang akan berlaku jadi partial match? Maknanya anda punya order tu, contoh anda nak beli 50,000 Chin Hin, tapi yang supply ada 10,000 saja. Jadi, anda match 10,000 saja. 40,000 tu akan queue. Dia akan queue dekat sini lah. Bila anda letak 400, RM1.68 ni akan hilang dan dia akan jadi RM1.69 pula, dan RM1.68 akan jadi kat sini. Dekat sini akan hilang, RM1.68 pergi ke sini. Jadi anda letak 400 kan. Jadi 180 dekat sini, 320 dekat sini. 320 ke 200? 220 dekat sini. Itulah sebab itulah bergerak equilibrium tadi tu. So anda pun berada di dalam best buy. So kalau ada supply kat sini yang willing to let go dia punya harga RM1.68 dengan volume anda tu, maka termatch lah semuanya. Jadi kalau anda tak kisah whatever price yang ada ataupun anda nak average kan, anda letak je queue anda tu 400 lot, lepas tu anda letak je harga yang maksimum. Anda letak je contoh RM1.71 dekat order tu. Jadi dia akan match terus 168 dengan sebahagian daripada RM1.69. Jadi dekat order anda tu nanti dia akan jadi bukan RM1.68, dia akan jadi lebih kurang 1.685. Dia akan jadi average. Faham ke? Ini kalau anda tengah FOMO lah kan, anda tengah FOMO kan, fear of missing out, takut dia naik lagi. Tapi benda ni selalu bermanfaat untuk kalau dia tengah jatuh drastik. Kalau dia tengah jatuh drastik kan, saya dah face benda ni live dah. Takut gila bila dia jatuh. Dia down pula berpuluh-puluh ribu lot kan, down jatuh. Jadi anda pun cuak, anda letak RM1.69 tak meh, dia jatuh lagi. Anda letak RM1.05 tak meh, harga market sekarang RM1.64, anda letak RM1.03 dah. Cuma sampai bila anda nak loss? Anda loss berbit-bit. Jadi apa yang anda kena buat, kalau tengah panic selling lah, kalau anda tengah panic selling dan anda nak cut loss,
Kalau panic selling, kita as a wildcard trader, kita relax je. Kita tunggu stopping volume. Nak belajar clear advance. Jadi katakanlah anda pun memang dia dah hit you punya cut loss point, apa yang anda boleh buat juga adalah, sebab apa dia jatuh drastik tu, sebab supply habis. Demand tak ada, volume tak ada. Jadi apa yang anda kena buat, macam saya ajar juga Best Buy tadi, anda letak je harga RM5 yang paling rendah, lepas tu anda letak je berapa lot yang anda ada, all, semua amount yang anda hold tu, anda letak je the lowest amount. Nanti dia akan matchkan the average. Okay lah. Anda akan dapat RM1.67, RM1.6 dengan RM1.5 mungkin macam tu. Anda faham ke? Faham ke tu tak faham? Nasif tahu benda ni? Tahu tak? Partial match ni. Dia kalau kita nak terus all match kan, kita letak je harga paling rendah. So dia akan average kan harga tu. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, itu sahaja perkongsian bagi saya pada malam ini, 5+1. Persediaan wajib untuk trader-trader baru. Jadi saya mewakili Smart Saham menyeru dan mengajak anda untuk join us with a very comprehensive class Rising Star Syariah Investing Workshop yang mana disokong penuh dengan oleh Bursa Malaysia Eye, yang dibawa khas oleh Smart Saham, yang akan dikongsikan oleh dua orang Bursa Marketplace Guru, Tuan Ayu Adam, Tuan Faiz Wahab dan juga Tuan Siraj Fahmi, dan juga dihostkan oleh saya. Kita akan cover the fundamental of stock market, macam mana nak guna trading platform lebih komprehensif, macam mana kita nak gunakan syariah investing ni, macam mana kita nak faham screening dia, dan the best part is how we want to implement the knowledge of the corporate exercise and buy on technical analysis, warrant, dividend, support, resistance, trend line, stochastic, moving average. This is our content of study. Dan ada bonus tuan-tuan dan puan, dapatkan 10 video rakaman menggunakan trading platform M+. Untuk jana untung konsisten yang khas dibuat oleh saya. Kita belajar Mentap, nampak? Apa ni saya tulis? Simbol dan warna saham yang saya kongsikan tadi lebih banyak lagi. Layout M+, membina watchlist, jual dan beli, okay, stop price dan GTD, membaca indeks, trade detail, susul dan cari saham berpotensi dan financial analysis, dan juga market depth. Anda dapat benda ni. Kemudian anda juga apa lagi? Anda boleh scan QR code ni untuk daftar segera. Okay? Bateri dah habis dah dekat iPad ni. Tak boleh tengok komen. Okay? Please guys, I'm humbly invite you guys, boleh baca dekat bahagian komen alumni kita yang sangat-sangat seronok dengan ilmu yang power ni. Jemput join, dan anda juga boleh daftar sebagai agent affiliate kita untuk promotekan the link of the workshop, yang mana jika ada sesiapa yang mendaftar melalui link anda akan dapat sedikit sharing profit. Okay tuan-tuan dan puan, thank you very much, and with that I again wishing you a best luck for tomorrow market. Stay safe, stay healthy. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya, berkongsi, belajar bersama-sama, dan juga scan QR code ni untuk follow kita punya channel. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang dari saya sendiri. Saya minta maaf jika ada tersalah bahasa, terkasar bahasa, tersilap bahasa, ada yang terguris, ada yang offended, minta maaf. Thank you yang menegur tadi, dan juga alumni-alumni yang support dan keep sharing. Thank you very much guys. Jumpa anda esok dengan a great sharing oleh Tuan Lokman Zulkifli tentang manipulation market. Menarik soal topik esok, dan hari Jumaat kita akan market wrap up. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih very much.